Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azul Nizam. Jadi sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini, Cikgu mohon penonton-penonton di luar sana dapat like, subscribe dan jika menarik, penonton boleh share kepada semua kawan-kawan dan ahli keluarga penonton. Jadi pada hari ini saya akan sambung perkongsian saya. Perkongsian saya pada petang ini atau pada hari ini saya akan buat berkaitan dengan operasi darab, bahagi dan serentak, di mana operasi-operasi ini kita akan menggunakan formula dalam Microsoft Excel. Kita mulakan ataupun saya mulakan atau cikgu mulakan dahulu dengan operasi darab. Jadi nombor yang kita ada. Contohnya kita ada nombor 5. Untuk A, B kita ada 6 dan C kita ada 7. Jadi untuk penonton yang kali pertama atau untuk yang kali pertama belajar, penonton yang kali pertama belajar, kita ada A, B, C, D sampai seterusnya lah, dan secara melintang, secara menegak, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni yang ke bawah. Contohnya 5 ni. 5 ni kita akan jadi sebagai C3. Kalau 6 ni kita akan jadi sebagai C4. Kalau 7 tu kita akan jadi sebagai C7. Jadi nombor-nombor ni penonton perlu kena pastilah sebelum membuat sebarang operasi. Kerana kita akan wakilkan menggunakan nombor-nombor ini, nombor C3, C4, C5, bukan menggunakan huruf 5, 6 dan 7 ni. Kita tengok contoh yang pertama. A darab B. A darab B. A darab B. Jadi kalau untuk mathematical operator ataupun operator matematik di dalam Excel ini, kita menggunakan star. Jadi kalau penonton belajar di sekolah dahulu, gunakan darab lah kan, ataupun X tu. Jadi untuk Excel, kita tak gunakan darab. Kita tak gunakan X tu, tapi kita gunakan star. Jadi yang asas sekali kita akan mulakan dengan sama dengan contoh dia, kita nak darab A darab B. Jadi kita akan mulakan sama dengan A itu adalah pada C3. C3 darab dengan C4. Jadi dapatlah jawapan dia terus 30. Contohnya B darab C. B darab C. Jadi sama juga operasi dia. Kita akan jadikan sebagai C4 darab C5. Jadi kita akan dapat jawapan dia 40. Itu konsep untuk darab. Konsep untuk bahagi. Sama juga konsep bahagi dia. Contoh dia A kita 50, B kita 10, C kita 5. Nilai A 50, B 10, C 5. Jadi contohnya kita nak A. Kalau sekolah kita bahagi kan, kita ada simbol bahagi. Tapi dalam Excel kita menggunakan slash B kan. Jadi A slash B. Jadi kita nak mulakan, kita akan mulakan dengan tanda sama dengan dahulu. A sama dengan nilai A. Nilai A adalah H3. H3 kita bahagikan dengan H4. Jadi secara automatik kita dapat 5. Untuk contoh A bahagi C. Jadi sama juga konsep dia. Kita gunakan H3 bahagi H5. Itu yang asas lah. Lepas tu ini nombor yang tiada masalah. Nombor tak ada titik perpuluhan. Kadang-kadang kita jumpa nombor ada titik perpuluhan pula. Contohnya C bahagi A. C bahagi A kita akan dapat sama dengan C bagi A H5. H5 bahagi H3. 0.1. 0.1 ni kalau penonton-penonton kita nak tukar dia kepada titik perpuluhan yang banyak. Jadi pergi kepada general tadi, number. Decimal ni, pilih pada beberapa lah titik perpuluhan yang penonton nak jadikan dia. Contoh dia 3.
3 tekan OK, dia akan terus jadi 0.11. Okey, sama juga nombor kat bawah ni. Kan? Nombor kat bawah ni contoh nak jadikan C bahagi B. Okey, C bahagi B sama dengan H6 bahagi H5. Jadi tadi saya dah tarik ya. Saya dah tarik sebab tu dia terus jadi pada 3 titik perpuluhan. Okey, saya ulangkan. Contoh ni kita pergi pada number, kan? Pergi number, lepas tu kita pergi more number format. Okey, number ni pilihlah decimal places, berapa titik perpuluhan yang penonton-penonton nak pilih. Okey, itu kalau tambah dan bagi. Untuk sentak A, B, C. Contoh A kita 50, B kita 10, C kita 3. Okey, nak buat sentak A tambah B darab C. Okey, jadi ni kita perlu kembali kepada penggunaan matematik yang asas di mana kalau ada tambah dengan darab, kita perlu buat darab dahulu. Jadi secara konsepnya, penonton-penonton kita akan jadikan dia sebagai A tambah dalam kurungan B kali B darab C ataupun B kali C. Itu konsep yang betul lah. Di mana kalau ada tambah dengan tolak, kita perlu buat dahulu tambah. Kita akan bila ada tambah dengan bahagi ataupun darab, kita perlu buat darab dengan bahagi terlebih dahulu. Okey, kita tengok apa perbezaan dia. Contoh dia equal to A adalah K3 tambah K4 darab kali ataupun darab K5. K3 tambah K4 kita dapat 80. Okey, ni kalau apa? Ni tadi kalau apa? Kalau kita tidak menggunakan kurungan. Okey, kita ubah dia. Yang perbezaan yang kedua kita lihat equal to ataupun sama dengan K3 tambah dalam kurungan K4 darab K5. Okey, tutupkan kurungan. Okey, enter. Okey, nampak ada persamaan kan? Sebab nombor dia adalah sama. Okey, jadi sebenarnya kalau penggunaan tak ada kurungan ke tak ada kurungan akan tetap dapat jawapannya sama. Okey, jadi sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi semoga ia bermanfaat kepada semua penonton-penonton sekalian. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel saya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.